Salam sejahtera, berjumpa lagi. Baik, seperti biasa, Cikgu Farida akan kongsikan tips-tips menjawab soalan bahasa Melayu. Okey, untuk kali ini, Cikgu akan berfokus kepada soalan pemahaman. Baiklah, Cikgu kongsikan sedikit tentang kertas satu. Kertas satu bahasa Melayu, mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian A mengandungi 20 soalan aneka pilihan jawapan A, B, C dan D, dan bahagian B mengandungi soalan berstruktur, ada 5 soalan, iaitu soalan 21 hingga 25. Walaupun 5 soalan saja, tapi ada banyak pecahan. Baiklah anak-anak, untuk kertas pemahaman, masa yang diperuntukkan untuk menjawab kertas soalan ialah 1 jam 15 minit. Untuk bahagian A, itu bahagian objektif, aneka pilihan jawapan. Kita ada soalan berdasarkan gambar yang diberikan. Jadi kita jawab berdasarkan gambar. Yang selebihnya adalah soalan tata bahasa. Untuk bahagian A, kita ada 20 markah, manakala bahagian B kita ada 30 markah. Untuk hari ini, cikgu akan fokus kepada bahagian B. Baiklah, untuk sesi pertama ini, cikgu akan kongsikan cara menjawab soalan bahagian B yang berbentuk isi tempat kosong dan tandakan betul. Baiklah, untuk soalan ini kita tengok dulu ya. Ini isi tempat kosong. Kita baca arahan soalan dulu. Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberi. Anak-anak nampak di sini pilihan jawapan sudah diberi, cuma isi saja lagi ya. Pada setiap hujung minggu, Adiba akan menghabiskan masa di rumah datuk dan neneknya yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Adiba akan membantu datuk dan neneknya membersihkan halaman rumah dengan menggunakan apa ya? Jadi kita tuliskan jawapan yang betul dalam ruangan kosong. Jawapan yang betul ialah seberkas. Jadi anak-anak tulislah seberkas ya. Seberkas penyapu lidi. Itu jawapan yang betul ya. Beberapa. Beberapa penjodoh bilangan untuk daun ialah helai. Kalau anak-anak jawab helai, ejaan betul. Jadi akan dapat 1 markah di situ ya. Beberapa helai. Cuba kita lihat. Kita ubah sedikit. Kalau kita tulis H huruf besar, bermakna kita tak dapat markah, akan dipangkah kerana apa? Kerana kesalahan tanda baca. Kesalahan tanda baca, sepatutnya H ditulis huruf kecil sebab di tengah ayat. Untuk pemahaman, menjawab soalannya senang saja. Ikut arahan soalan ya. Ikut arahan soalan. Sila dengan betul. Tetapi kalau ada kesalahan ejaan, kesalahan tanda baca, memang tak boleh. Sebab untuk yang isi tempat kosong ini sudah dibagi jawapan. Cuma isi saja. Jadi sebab itulah tak boleh salah tanda baca dan salah ejaan. Walaupun jawapannya betul. Jadi sudah kerugian 1 markah di situ ya. Dari penjodoh bilangan untuk pokok ialah batang. Sebatang pokok mangga akan disapu oleh Adiba. Kemudian Adiba akan ke belakang rumah untuk memberi makan beberapa, jawapannya ialah ekor ayam yang dibelak oleh datuknya. Kalau kita lihat situ, kita tahu ekor tu sebenarnya ekor. Cuma tertinggal huruf R. Tinggal huruf R. Jadi di sini sudah menjadi kesalahan ejaan. Walaupun cikgu tahu sebenarnya jawapannya ekor. Cikgu tahu dia nak tulis ekor tapi tertinggal huruf R. Jadi tak ada maaf-maaf ni ya. Tiada maaf bagimu. Kalau ada salah ejaan, salah tanda baca,
tetap tidak akan dapat markah walaupun jawapan betul. Jadi berhati-hati ya. Okey. Baiklah, cikgu akan kongsikan satu lagi iaitu soalan berbentuk tandakan betul ataupun simbol betul, okey, pada jawapan yang sesuai. Okey, dalam soalan ini ada ditunjukkan gambar, itu gambar cincin ya. Okey, jadi anak-anak kena tandakan betul pada petak atau ruangan yang telah disediakan. Okey, sebentuk cincin, okey. Jadi cincin ni penjuru bilangan betul ialah bentuk. Kalau anak-anak tandakan betul, simbol betul dalam ruangan atau petak yang disediakan di sebelah bentuk, jadi anak-anak akan dapat satu markah kerana peruntukan markah ialah 2, bermakna satu gambar ialah satu markah. Baiklah. Okey. Kalau anak-anak bulatkan bentuk, macam mana agaknya? Okey. Okey, salah. Kenapa salah? Kerana tidak mengikut arahan soalan. Ya. Okey, kerana soalan meminta tandakan simbol betul bagi penjodoh bilangan yang sesuai. Walaupun anak-anak bulatkan bentuk, tapi tidak menepati kehendak soalan. Jadi kena denda. Walaupun jawapan betul, jawapan tidak diterima. Okey, ya. Jadi berhati-hati ya. Baiklah. Seterusnya kita tengok ya laras tadi. Laras. Okey. Untuk penjodoh bilangan untuk senapang. Jadi betul lah ya. Okey. Begitu juga kalau anak-anak buat kesilapan yang sama. Bulatkan pada jawapan yang betul. Jadi salah. Okey. Kenapa salah tadi? Kerana tidak mengikut arahan soalan. Arahan soalan meminta tandakan betul. Tandakan simbol betul pada penjodoh bilangan yang sesuai. Bukan bulatkan jawapan yang sesuai. Jadi senang saja untuk pemahaman ikut arahan soalan. Ya. Baiklah. Masih soalan yang sama. Okey, bila ada soalan begini, pasti anak-anak akan menjawab dengan pelbagai jawapan yang berbeza. Okey. Jadi cikgu kongsikan lagi. Okey. Menjawab dengan cara yang betul lah supaya anak-anak tidak buat kesilapan. Okey, seperti yang kita tahu tadi, jawapan untuk penjodoh bilangan bagi cincin ialah bentuk. Okey, di sini anak-anak menjawab dalam petak ataupun ruangan yang telah disediakan. Jadi betul lah kalau jawab di ruangan yang disediakan. Tetapi tetap salah. Kenapa? Okey, sebab tidak mengikut arahan soalan. Soalan kata tandakan simbol betul, tapi anak-anak tulis simbol pangkah. Jadi tak boleh. Walaupun pada zahirnya bentuk cincin, sebentuk cincin betul dan selaras senapang itu betul jawapannya. Tapi salah cara penandaannya. Okey. Jadi tak dapat markah. Jadi rugilah. Jawapan sudah betul tapi cara jawab salah. Jadi anak-anak kena berhati-hati ya. Biasakan mengikut arahan soalan. Okey. Baiklah. Okey. Seterusnya. Okey. Cikgu masih lagi kepada soalan berbentuk tandakan simbol betul. Okey. Tandakan simbol betul. Okey. Perhatikan soalan di sini ya. Soalan ini pernah keluar dalam UPSR beberapa tahun yang lalu lah ya. Okey. Roman 1, pengawal keselamatan itu menyandang, menyandang apa ya? Senapang semasa bertugas di pondok pengawal. Jawapan yang betul ialah selaras. Jadi kena tandakan simbol betul dalam petak yang telah disediakan. Barulah betul. Okey, baiklah. Boleh tak kalau kita tulis selaras? Jawapan betul kan? Selaras. Okey. Tak boleh. Sebab
tidak ada arahan mengatakan, menyuruh kamu menulis dalam ruangan kosong ini. Jadi mesti tandakan simbol betul dalam petak yang telah disediakan, ya. Kalaulah tanda betul dan juga tulis selaras di sini, boleh tak? Betul tu, dua-dua jawapan betul kan? Pun tak boleh. Sebab arahan soalan tak ada suruh kita masukkan kedua-dua. Iaitu simbol betul dengan tulis. Tak ada. Arahan cuma kata tandakan betul dalam petak yang disediakan. Jadi tak perlulah susah payah menulis jawapan selaras dalam ruangan kosong itu. Tandakan betul sahaja dalam petak di sebelah selaras. Ingat tu, biasakan mengikut arahan soalan. Dan begitu juga dengan bahagian B, perkara yang sama. Tandakan betul pada ruangan yang disediakan, petak yang disediakan untuk jawapan yang betul. Kalau buat lagi kesalahan yang sama pun salah juga, tidak diterima, ya. Kalau buat lagi perkara yang sama juga tidak diterima. Menulis simbol betul dalam petak dan menulis perkataan dalam ruangan yang disediakan tak boleh, ya. Jadi tuliskan saja simbol betul pada ruangan atau petak yang telah disediakan. Ingat tu, biasakan mengikut arahan soalan. Senang saja, ya. Baiklah, cikgu rasa cukup setakat ini saja untuk kali ini. Untuk sesi yang akan datang, cikgu akan kongsikan bentuk soalan yang lain pula. Cara-cara menjawab soalan pemahaman. Cukup setakat ini dulu supaya anak-anak tidak keliru, ya. Baik. Sekian saja untuk kali ini seperti biasa. Kita jaga kita. Jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan, ya. Kita mesti menang. Baiklah, sekian saja. Terima kasih. Bye.